Hari Raya Aidilfitri adalah sambutan perayaan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam selepas berjaya mengharungi dugaan dan cabaran menahan nafsu selama sebulan di bulan Ramadan. Hari Raya setiap tahun akan tiba, tetapi sambutannya mungkin sudah banyak yang berubah jika hendak dibandingkan zaman dahulu dan sekarang. Zaman sudah berubah. Dunia semakin maju dengan pelbagai teknologi yang telah menjadi sebahagian dari kehidupan kebanyakan manusia ketika ini. Hal ini juga turut memberi kesan yang mendalam terhadap tradisi sambutan Hari Raya. Sudah tentu budak-budak yang membesar dari era tahun 70-an, 80-an dan 90-an dahulu amat terasa perbezaan sambutan Aidilfitri zaman dahulu dengan zaman sekarang. Sudah semestinya juga perbezaan ini akan menggamit memori dan kenangan ramai orang. Kali ini kami akan kongsikan dengan anda tentang tradisi sambutan Hari Raya yang sejak berzaman dilakukan namun semakin dilupakan dan ditelan zaman. Jom kita gamit kenangan bersama dan ia mungkin akan menyebabkan air mata korang akan berlinangan. Kad Raya. Zaman dahulu apabila tiba saja bulan puasa, mula kelihatan penjualan kad raya di mana-mana. Ada macam-macam saiz kad dengan kata-kata ucapan selamat Hari Raya. Kad yang ada muzik dah dikira gempak ketika itu dan dikira yang termahal. Tradisi menghantar kad raya sangat popular dahulu. Kalau zaman sekarang pos main sibuk menghantar barangan, tetapi dahulu warga pos main sangat sibuk untuk menghantar jutaan kad raya di bulan puasa. Mana yang terlambat pos bermakna selepas raya baru penerima menerima kad mereka. Dahulu, terasa begitu seronok bila terima kad raya daripada pos main. Lagi pula jika kad raya tu adalah balasan daripada orang ternama seperti golongan artis atau daripada kekasih hati. Malah kad raya itu turut digantung untuk dijadikan perhiasan. Kemudian ia disimpan sebagai kenangan. Sayangnya pada hari ini sudah sukar untuk melihat kad raya dijual. Perubahan zaman telah menamatkan riwayat kad raya. Zaman sekarang orang hanya menggunakan teknologi melalui gadget atau media sosial untuk menulis ucapan raya. Takbir keliling kampung. Aktiviti takbir keliling kampung ini sangat popular pada zaman dahulu. Selalunya aktiviti ini akan bermula selepas takbir raya di masjid pada malam terakhir puasa iaitu malam raya. Aktiviti ini akan dilakukan oleh sekumpulan orang kampung yang akan menziarah rumah ke rumah dan bertakbir di rumah yang mereka singgah. Apa yang menarik, ini juga boleh menjadi ziarah pertama atau menerima tetamu raya bagi pihak tuan rumah. Tuan rumah akan menghidangkan makanan dan kuih raya untuk jamuan kepada kumpulan yang datang bertakbir di rumah mereka. Selain orang dewasa, kanak-kanak juga amat menggemari aktiviti ini kerana inilah peluang dan kesempatan mereka untuk mengumpul duit raya yang banyak. Nanti bolehlah nak tunjuk dengan kawan-kawan dia dapat duit raya yang banyak. Pelita 7 likur. Disebut sebagai pesta malam 7 likur, pelita minyak tanah atau lampu panjut akan dipasang di sekeliling rumah. Zaman dahulu, pelita itu dibuat sendiri sama ada menggunakan bekas tin susu atau buluh sebelum pelita moden mulai dijual. Ketika itu, apabila hendak tiba ke penghujung puasa atau pukul 10 malam terakhir Ramadan, orang akan mula mencari buluh untuk memasang panjut. Tradisi ini kian pupus apatah lagi bila punjut dan pelita moden daripada plastik yang beraneka warna mulai dijual di pasaran. Apabila punjut mula dihidupkan, semangat raya kian memuncak. Bukan saja menghiasi perkarangan rumah, ia juga masa untuk kanak-kanak rancak bermain bunga api dan mercun. Pada waktu begini juga selalunya penduduk akan melakukan aktiviti gotong royong mengacau dodol atau membuat perut manis. Mengambil santan. Zaman dahulu, santan merupakan satu bahan yang memainkan peranan penting dalam penyediaan masakan terutamanya masakan raya. Dahulu, semuanya perlu didapatkan secara segar. Tiada santan dalam kotak tau. Jadi, kerja mendapatkan santan ini menjadi satu kerja yang sangat penting dan tugas ini perlu dilaksanakan dengan baik. Sama ada memanjat sendiri pokok kelapa atau mencari tukang panjat pokok kelapa untuk mendapatkan kelapa. Kemudian, bila kelapa dah dapat kenalah kupas,
Buang sabut dan bersihkan tempurung. Tak berhenti di situ, kerja ini bersambung dengan kelapa tersebut perlu dikukur bagi mendapatkan hasil santan yang sangat segar. Zaman sekarang ini tugas ini telah menjadi sangat mudah. Nak santan, order saja di kedai. Nak lagi senang tuang saja santan dari dalam kotak. Selesai. Buat kuih raya. Kuih raya adalah antara elemen wajib dalam menyambut hari raya. Rasanya tak lengkap raya kalau atas meja tiada kelibat kuih raya. Orang-orang zaman dahulu selalunya akan membuat sendiri kuih raya. Kadang-kadang kuih raya yang dibuat berbagai jenis, ada juga yang 10 jenis kuih raya yang dibuatnya. Sedap tak sedap belakang cerita, yang penting ada kuih raya di atas meja untuk tetamu. Para ibu akan dibantu oleh anak-anak perempuannya. Ada juga yang buat kuih raya beramai-ramai, contohnya buat kuih dengan adik-beradik atau sesama jiran tetangga. Lebih meriah, sambil buat kuih, sambal membawang bak kata orang sekarang. Zaman sekarang, kuih raya lebih mudah dibeli. Atau kuih raya yang lebih dikenali sebagai kuih raya tunjuk. Jimat masa dan tenaga, pilihan pun banyak, pelbagai warna dan pelbagai bentuk. Anyam ketupat. Ya, siapa yang pandai dan berkemahiran melakukan tugas ini boleh dikategorikan sebagai legend. Tak semua orang pandai dan mahir menganyam ketupat. Ketupat adalah makanan hari raya yang sangat popular. Penyediaannya juga pun sangatlah panjang dan lama. Sebab itulah ketupat tu sedap dan power. 2-3 hari nak raya, orang akan mula sibuk mencari daun palas atau pucuk kelapa untuk dianyam. Juga mencari buluh dan kayu bakar untuk melemang. Para ibu akan siap dengan senarai berapa banyak santan, beras pulut dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Lepas pengumuman raya, akan bersengkang mata untuk memasak semua juadah. Memang penat sangat tapi seronok. Zaman sekarang dah mudah. Tak mahu letih boleh beli saja semuanya. Bahkan, ketupat dan lemang pun dah dimodernkan, ada jenis yang segera. Tak perlu susah-susah hendak bakar seperti zaman dulu. Perang meriam buluh. Pernah tak korang tengah nikmat jamah hidangan di malam raya terkejut beruk sebab terdengar dentuman kuat hasil bunyi letupan dari meriam buluh? Mesti mak atau pak korang akan sebut, anak siapalah tu main meriam buluh kuat bunyinya. Bahaya tahu, zaman dulu bila tiba penghujung puasa memang meriah dengan bermain bunga api dan mercun. Kira aktiviti wajib, lagi pula bila dah berkumpul sepupu sepapat di kampung. Lebih gempak yang bermain meriam buluh yang merupakan permainan tradisi di kampung-kampung. Masing-masing hendak tunjuk hebat bunyi meriam siapa yang lebih power. Tetapi, apabila setiap tahun banyak kecederaan berlaku sehingga ada yang meragut nyawa dan memusnahkan harta benda, mercun dan segala bentuk aktiviti bahan letupan ini pernah diharamkan oleh kerajaan demi untuk keselamatan. Dan beberapa tahun ini penjualan mercun dan bunga api mula dibenarkan semula. Bebas bermain. Malam raya atau malam takbir adalah malam yang sangat meriah dan menyeronokkan. Suasana malam ketika ini sangat menunjukkan bahawa inilah kegembiraan yang diraihkan dan dinantikan selepas berpuasa sebulan. Banyak aktiviti dilakukan beramai-ramai dan paling seronok dilakukan di luar rumah atau halaman rumah. Memasak ketupat, mengaul dodol, masak hidangan raya, menyiapkan kuih raya, menyusun dan mengemas. Dikelilingi limpahan cahaya pelita dan lampu kelip-kelip yang berwarna-warni. Wah, sangat seronok dan meriah. Inilah aktiviti orang-orang tua dan dewasa. Melakukan persiapan untuk menerima tetamu pada keesokan harinya. Apabila semua ahli keluarga yang jauh pulang ke kampung berkumpul semasa saudara anak-anak bebas bermain sekeliling kampung. Anak-anak bandar seronok merasa pelbagai aktiviti permainan kampung. Bila tiba hari raya, masing-masing akan bersatu untuk keliling kampung bagi mencari duit raya. Tetapi pada hari ini, suasana begitu sudah semakin kurang dirasai kerana anak-anak generasi hari ini lebih leka dengan gadget. Sedihnya. Pengumuman raya. Sejak dahulu lagi, ada satu waktu yang mana semua orang akan berdiam dan menunggu orang yang sama melakukan ucapan di depan kaca TV. Ya, itulah penyimpan mohor besar raja-raja.
Beliau yang ditugaskan untuk membuat sesuatu pengumuman yang akan memberikan kegembiraan kepada semua orang. Ini waktu yang dinanti-nanti. Masa ni, semua akan berkumpul di depan TV untuk menyaksikan pengisytiharan pengumuman Hari Raya. Lagi-lagi zaman dahulu, tiada sumber lain selain TV dan radio untuk mengetahui bilakah masanya Hari Raya. Sedangkan orang di masjid akan buka radio untuk mendengar pengumuman raya sebab nak pastikan kena takbir raya atau kena buat tarawih yang terakhir. Sebaik saja tarikh Hari Raya diumumkan oleh penyimpan mohor besar raja-raja, semua akan menjerit kegirangan. Kanak-kanak melompat riang, manakala yang orang tua pula akan bergegas ke reban nak tangkap ayam untuk disembelih. Namun suasana ini tidak banyak kelihatan hari ini. Sekarang, melalui gadget pun orang dah boleh tengok dan dengar pengumuman. Lain lagi sumber lain termasuklah media sosial. Semua dengan gadget sendiri, jadi perasaan berkumpul dan berteriak kegembiraan itu sudah tidak dirasai. Sampaikan salam Aidilfitri. Pada malam raya, selain memasak dan menyiapkan hidangan serta mengemas rumah, ramai yang akan terpasak depan TV sebab banyak rancangan yang menarik untuk ditonton. Ada yang akan menonton sehingga tengah malam sambil menunggu masakan masak sepenuhnya. Ingat lagi rancangan popular ni? Dulu zaman sebelum adanya teknologi, rancangan Sampaikan Salam Aidilfitri pada malam-malam raya ini amat dinantikan. Sambil buat persiapan hari raya, sambil dengar TV atau tonton rancangan ini. Seronok bila dengar ucapan hari raya oleh para pendengar diselang-seli dengan persembahan artis jemputan yang menyanyikan lagu-lagu raya. Lagi best kalau tiba-tiba ada pesanan yang dibaca itu ditujukan kepada kita atau pesanan raya kita berjaya dipilih untuk dibacakan. Tak pun kita berjaya mendial nombor talian rancangan itu untuk mengucapkan selamat hari raya. Bangga masa tu tahu, rancangan ni sangat popular kerana waktu itu tiada lagi lambakan stesen dan program TV seperti sekarang. Itulah tadi tradisi-tradisi sambutan raya yang telah bertapak dengan masyarakat kita sejak sekian lama. Perubahan zaman tetap akan berlaku dan tidak dapat untuk kita elakkan. Maka kitalah yang perlu beradaptasi dengan zaman yang semakin moden. Dalam erti kata lain, kemodenan ini tidak akan mengikis jati diri dan tradisi yang telah kita jalani sejak dulu. Kehadiran teknologi juga tidak boleh dijadikan alasan penyebab kepada kehilangan tradisi ini dan baik buruk akan merenggangkan silaturahim sesama keluarga, jiran-jiran dan kawan-kawan. Semoga tradisi yang baik ini akan dapat dikekalkan dan diteruskan untuk kita bersama-sama mencipta kenangan yang indah dan boleh diceritakan kepada anak cucu kita kelak. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV. Selamat Hari Raya Aidilfitri.